Nanti yang pertama belakang kan. Kalau ini kasus mana? Jadi itu. Oh. Jauh dia dekat. Lain. Dah tepi dah. Dah sat dah. Dah sat dah. Dah. Cuma dekatkan sikit kan. Baik. Kita penawar hati ya, insya-Allah. Penawar bagi hati. Kita mulakan majlis malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dekat lagi. Boleh. Tidak. Besar. Dah. Besar. Baik, insya-Allah. Yang mati Fadilatul Imam kita Ustaz Hafiz, okey. Seterusnya yang mati Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengizinkan perjumpaan kita, pertemuan kita malam ini untuk kita sambung kitab kita dalam bab apa itu? Bab sabar Sabar sampai ayat mengerjakan taat dan berbulan suria. Adapun yang kedua, barang yang menjalani dia. Adapun yang kedua, bagi yang pertama dah. Kedua yang menyalahi ia akan dia. Itu barang yang menyalahi dia akan hawa nafsu. Bahagi yang pertama Ustaz. Bagi yang pertama mengerjakan taat. Yes. Yes.
Okey, boleh InsyaAllah. Hari itu kita bincang mungkin berkenaan dengan apa tu. Dia ada dua pembahagian kan. Yang atas tu, dan ketahui olehmu bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Yang atas kita gostan balik atas kan. Tiada sunyi ia daripada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya nafsu ataupun seseorang. Kedua, yang menyalahi ia akan dia. Yang menyalahi ia akan dia nafsu. Yang pertama, barang yang setuju dengan keinginannya nafsu. Yang kedua, yang menyalahi akan dia nafsu. Betul? Baik, kita ulang balik. Sebab benda ni dia tergantung nanti kalau tak ulang. Dia tergantung sikit. Baik, adapun yang setuju dengan keinginannya nafsu seperti sihat badan. Adapun yang setuju dengan keinginannya nafsu seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Sangatlah hajatnya kepada sabar. Sabar macam mana? Nanti kita lihat. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia. Kalau dia tak sabar, melampaui ia dengan kesihatan badan tadi, kemungkinan dia akan maksudnya melampaui batas lah. Orang sihat, tahu lah. Orang sihat, apa saja kata melintang depan mata dia, kan? Semua disapu dia. Apa yang lalu depan dia sapu, betul tak? Tu orang sihat. Kemudian orang selamat pun tu juga. Dan kekayaan dan kemegahan. Kekayaan, kemegahan, kan, kalau kita tak sabar dalam mengendalikan kekayaan dan kemegahan, kemungkinan besar kita akan boleh terjerumus dalam bahaya juga, dalam kebinasaan. Itu sebabnya dikaitkan dengan sabar. Dikaitkan dengan perkataan sabar. Okey. Kerana apa? Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebihan ia pada bersedap-sedap. Nampak? Dia badan nasihat, kemudian sejahtera pula, lepas tu kekayaan lah, duit banyak, lepas tu kemegahan pula dengan pangkat, kedudukan dan sebagainya. Jadi benda tu semua boleh melalaikan kita sebenarnya, melalaikan kita kalau tak betul caranya lah. Okey. Dan berlebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia dalam kebinasaan. Jatuh ia dalam kebinasaan. Ni nak kait pada kita tentang sabar lah ni. Sebab kita bahas berkenaan dengan sabar kan. Kita cerita tentang sabar ni. Bila tak sabar, kita akan melewati daripada had kesabaran. Sebab nulis badan yang sihat. Badan yang sihat, tubuh yang kuat, tenaga yang kuat dan sebagainya. Dengan duit yang banyak, apa saja boleh beli dengan duit yang banyak. Lepas tu dengan kekayaan, kemegahan, semua boleh kita dapatkan kalau tak betul caranya lah. Baik, kemudian dan sabar atas yang pertama itu lebih sukar. Sabar yang pertama ini lebih sukar. Yang mana? Barang yang setuju dengan keinginan. Itu lebih sukar. Berbanding dengan yang kedua, yang menyalahi ia akan dia keinginan. Yang menyalahi akan dia keinginan. Itu kurang sikit. Jadi dan sabar atas yang pertama itu lebih sukar. Dia kata lebih payah. Kata musannaf ataupun pengarang kitab ini. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu taala anhum, disudi mana? Diuji lah tu. Diuji akan kami dengan percubaan, kesusahan, maka sabar oleh kami, dan diuji kami dengan percubaan, kesenangan, maka tiada kami sabar. Nampak? Tiada kami sabar. Kalau diuji dengan kesukaran, kepayahan, banyak di kalangan manusia ni boleh sabar, boleh bertahanlah dengan ujian tadilah. Walaupun ada juga yang tak mampu nak bertahan dengan ujian tadi. Dengan contoh kalau ujian terlampau berat, getir, kemungkinan di kalangan manusia ni ada yang murtad.
kembali semula pada agama asal mereka. Sebab kalau dipaksa kan, dipukul, itu sahabat-sahabat yang kita yang di Syria dan sebagainya kan. Kalau di China pun dengar kata begitu juga. Ada juga kes begini kan, penderaan kepada orang yang Islam ini, yang dilakukan golongan-golongan yang bukan Islam lah. Yang mana Islam pada kat situ golongan yang minoriti. Golongan minoriti bukan majoriti kan. Jadi sukar untuk juga kepada orang Islam itu untuk mengamalkan Islam. Tapi dalam konteks Islam sebenarnya, kalau seandainya kita ditindas satu tempat, sebenarnya kita boleh berhijrah tempat lain. Boleh berhijrah tempat lain kalau kita boleh berhijrah lah. Tapi kalau rasa tak nak berhijrah, nak mempertahankan tanah sendiri, itu lebih baik. Seperti sahabat-sahabat kita di Palestin ni kan. Walaupun orang kata ditangkap, dibom, dipukul, dipenjara dan sebagainya, tapi mereka masih tidak berkanjak daripada tanah air mereka sendiri. Kerana itu merupakan tanah nenek moyang mereka dahulu. Sedangkan orang Yahudi datang kemudian. Apa nama perjanjian tu? Dia ada satu perjanjian dia yang mana dengan perjanjian tadi kan, kalau tak silap saya pada tahun 1964 perjanjian tersebut, di mana orang Yahudi, orang-orang British yang masa tu Palestin tu di bawah jajahan, di bawah kuasaan British. Di bawah kuasa British. Kemudian disebabkan orang British ni orang disebabkan orang British ini, orang Yahudi ni banyak berjasa pada British kerana nak mengenangkan jasa mereka. Jadi akhirnya diberilah tanah Palestin. Diberilah tanah Palestin kepada mereka. Jadi mereka pun bila ada perjanjian Balfour tu, tak silap, perjanjian Balfour kan. Bila ada perjanjian Balfour, yang mana perjanjian Balfour tadi satu perjanjian yang membenarkan orang Yahudi berpindah daripada negara luar berpindah ke Palestin. Berpindah kepada Palestin. Dan perjanjian itu tidak mengambil kira pandangan daripada orang Palestin pun. Orang Palestin pun tak tahu sangat tentang perjanjian tersebut. Kalau mereka tahu pun, mereka pun tak nak buat apa. Jadi akhirnya lama kelamaan akhirnya terbentuklah negara Yahudi. Hasil daripada penghijrahan beramai-ramai orang Yahudi daripada luar negara, luar Palestin masuk ke dalam Palestin. Sampailah sekarang lah. Sikit demi sikit. Kalau dulu tanah Palestin tu banyak, sekarang ni dah sikit demi sikit habislah. Kan dah tinggal sikit dah. Yang ada dah semenanjung Gaza tu kan. Itu aja yang tinggal. Kemudian ada lagi bahagian dekat Baitul Maqdis tu, yang belah atas tu pun tak banyak sangat dah. Kerana tanah mereka itu banyak yang telah pun dirampas oleh orang Yahudi. Nampak tak? Hasil daripada putar belik mereka. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat tadi balik. Jadi diuji akan kami dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan diuji kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Nampak? Mana ada di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum begitu. Diuji dengan kepayahan, kesukaran, mereka bersabar. Tapi bila diuji dengan kesenangan, pangkat, kedudukan sebagainya, jadi akhirnya mereka lupa diri. So kita pun kalau boleh janganlah begitu. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Jadi apakah makna sabar dalam konteks yang pertama tadi? Yang setuju dengan keinginan tadi, seperti sihat badan, selamat, kekayaan dan kemegahannya. So maknanya tiada cenderung ia kepadanya. So maknanya jangan kita cenderung kepada itulah. Jangan cenderung kepada kesihatan badan tadi, selamat, kekayaan dan kemegahan. Tapi kesihatan badan perlu juga. Tapi jangan menyalahgunakan kesihatan badan tu lah. Jangan menyalahgunakan kesihatan badan. Kerana silap-silap besok kita akan dicampakkan dalam neraka Allah Ta'ala. Dan mengetahui akan bahasanya sekalian demikian itu penaruhan pada sisinya. Sekaliannya tadi kesihatan badan tadi, ataupun dengan selamat, kekayaan dan kemegahan lagi, semuanya adalah pertaruhan pada sisinya. Pertaruhan pada diri kita lah. Sama ada kita gunakan benda tadi, kesihatan badan tadi, ada dengan cara yang betul ataupun tak betul. Gitu.
selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia. Okey, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. So maknanya kesihatan badan, selamat, kekayaan, kebahagiaan, Allah Ta'ala boleh tarik semula lah. Allah Ta'ala boleh menarik semula benda-benda nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi tadi. Itu kemungkinan maksud begitulah. Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Kerana kesihatan badan tu boleh Allah Ta'ala tarik bila masa saja. Maka didatangkan pula kesakitan, demam, demam, ya kata sakit lutut, tak? Sakit jantung, kan? Stroke dan sebagainya, kan? Itu antara bentuk-bentuk penyakit yang boleh kena. Kalau budak kecil biasanya stroke ni jarang lah. Biasa orang tua-tua lah. Orang tua-tua biasa stroke, kan? Sila-sila masuk dalam bilik air, terjatuh bilik air, dah kena stroke pula. Okey, dah mati pula sebelah badan dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, dan bahawasanya tiada lalai ia kerananya. Tiada lalai ia kerananya tadi, kesihatan badan, selamat, kekayaan, kemegahan tadi, dia tidak akan lalai. So jangan kita lalai lah. Dan bahawa menunaikan dia akan syukurnya. Itu yang penting sekali. Jadi segala nikmat yang kita dapat tadi, kesihatan badan, selamat ataupun keamanan, kekayaan, kemegahan tadi, hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku. Kalau kamu kufur, nescaya azabku sangatlah pedih. Baik. Adapun yang kedua iaitu barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Ni yang bahagian kedua ni pula menyalahi pula. Tadi yang setuju hawa nafsu. Barang yang setuju dengan keinginannya nafsu. Yang kedua, adapun yang kedua, barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Maka 4 bahagi dia kata. Dia ada 4 bahagi. Barang yang menyalahi hawa nafsu. Mana yang benda yang menyalahi hawa nafsu? Pertama, bahagian pertama, mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah mengerjakan taat benda yang hawa nafsu tak suka. Hawa nafsu ni suka kalau kita buat benda-benda lara, kan? Benda-benda maksiat, benda-benda tidak faedah, membuang masa tak tentu arah. Itu benda yang disuka oleh hawa nafsu. Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya dengan sebab malas seperti sembahyang. Dalam bab sembahyang ni nafsu memang sukalah. Janganlah buat sembahyang lebih-lebih, kan? Ataupun buatlah sembahyang lewat sikit. Liratlah dulu, buat kerja lain dulu, tidurlah dulu ke sebagainya. Ataupun jangan sembahyang langsung lah. Tunggulah dulu baru umur berapa tahun. Tunggulah pencen dahulu. Dah pencen, so barulah sembahyang, kan? Tu siapa punya kerja tu? Syaitan dan nafsu lah. Syaitan dan nafsu. Malas, kan? Seperti solat. Dan daripada setengah daripada kikir seperti zakat. Kalau dengar ayat berzakat ni tak sukalah. Malaslah keluarkan zakat ni. Sebab aku ni dialah duit dah. Siang malam pagi petang bekerja cari duit, tiba-tiba nak keluarkan zakat pula. So buang masa lah dia kata. Ni contoh sifat kikir, kedekut. Kemudian seterusnya, dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya seperti haji dan perang sabil. Pergi haji dan perang sabil. Ini pun termasuk benda-benda yang benda-benda baik, tetapi nafsu memang dia tak suka. Nafsu dia tak suka. Jangan pergi haji lah. Lebih baik kau pergi melancong mana-mana lah. Pergi Eropah ke, ataupun pergi Korea ke. Betul tak? Pergi Korea, tengok ada pakej-pakej menarik tu, pergilah Korea. Pergi China ke. Pergilah melancong. Pergi haji macam mana? Tunggulah dulu, kan? Ada masa lagi nak pergi haji. Macam tu. Pergi umrah macam mana? Tunggulah dulu, besok pergilah umrah. Betul tak? Lainlah kalau orang tu memang dia tak ada duit, tak ada simpanan pun disebabkan komitmen yang banyak. Jadi dia tak ada simpanan. Ini tidak, duit banyak. Duit pencen tak habis-habis, kan? Duit pencen masuk, ya tak pernah dikeluarkan. Kenapa? Anak semua dah kerja, duit banyak. Jadi masuk, tak bosi, kan?
dan juga perang Sabil. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Nampak? Sabar atas buat taat ini termasuk dalam perkara yang sukar juga untuk kita nak buat bagi orang-orang yang iman dia lemah. Bagi orang yang iman dia kuat kepada Allah Ta'ala, dalam buat taat ni memang dia suka. Pantang aja dengan contohnya orang susah, oh bekerja pula lah dia pergi bantu tolong, kan? Pantang ya contohnya ada pengajian agama, pengajian ada kuliah, ada ceramah perdana, oh pergi cepat siap-siap pergi, kan? Okay, itu orang yang suka buat taat kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang jiwanya tak suka kepada benda macam tadi, dia kata buang masa je. Buat masa je pergi masjid surau ni, pergi dengar selawat ke, selawat perdana ke, buang masa je. Lebih baik aku pergi tengok, pergi karaoke ke, kan, pergi shopping ke, pergi mall ke dan sebagainya, kan. Tu lebih baiklah. Lepastunya, dan berhajat orang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. So maknanya nak buat taat pun mesti ada kesabaran juga. Bukan semua orang boleh buat taat. Bukan semua orang mampu istiqamah di dalam satu perkara. Kadang ada masanya pagi contohnya rajin kita buat taat. Petang kan dah malas pula buat taat. Ada juga separuh macam tu, kan. Ada orang kadang-kadang kan sembahyang dia tu kata rongak-rongak lah. Rongak-rongak aja. Kalau zuhur tu insya-Allah ada sembahyang, tapi kalau subuh ni memang malas betul dia nak bangun subuh, kan. Ya, isyak pun jatuh juga malas saya nak sembahyang. Tapi kalau ada dalam bab bersukan, dalam bab persukan, dalam bab memancing tuan-tuan dia, pantang je kawan dia ajak, jom pergi. Mana mancing? Laut. Oi, jauh ke pergi laut. Okey, habis kat sungai tak ada ikan ke? Dah habis ikan ustaz. Ikan tak ada lagi. Kat kolam, kolam tak ada ikan lagi. So nak pergi mancing ni? Pergi laut. Nampak? Tompek yang jauh dia boleh pergi. Tapi tompek dokek sebelah rumah surau je. Ataupun masjid sebelah rumah tak pernah sampai tu dah. Nampak? Tu hawa nafsu syaitan juga je tu. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadah dengan menghasilkan ikhlas. Okey. So dia ada 3 masa dalam buat taat ni. Pertama, masa yang pertama, mana suku yang pertama, 1/3 yang pertama, dalam kita nak buat taat mestilah ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Okey. Dan sabar daripada umpama riak. Contohnya lagi ialah sabar daripada umpama riak. So maknanya kalau satu benda kita nak buat taat tadi, jangan naklah kita hindarkan, kan, daripada benda-benda yang bawa pada riak, dan kita kata tepuk hati kita tadi, tanya hati kita, ya Allah, minta-mintalah aku buat taat ni, tak ada siapa pun nak tengok. Tapi kalau orang tengok, nak macam mana? Kan? Kalau orang nampak, orang macam mana, kan? Dan masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Ini masa kedua. Masa pertama ni nak masuk dalam taat. Masa kedua sedang mengerjakan taat tadi. Bila dah masuk dalam taat pula, jangan pula malas pula. Kalau contoh target, contohnya sembahyang duha, aku nak sembahyang duha lah lebih kurang dalam 8 rakaat lah. Bila dah masuk sembahyang duha, tak jadi 8 rakaat, 4 rakaat dia sanggup. Nak macam mana? 4 rakaat je dapat. Mula-mula nak masuk, dia kata dia azam lah dapat 8 rakaat. 2 kan 8 rakaat, 9 2 kan. Lalah bila dah masuk tu dah macam-macam, tengah sembahyang tu macam-macam pula pelotak dia masuk. Dah daripada 8 rakaat dah jadi 4 rakaat ataupun 2 rakaat aja. Nampak? Dia dah jadi malas kat situlah. Baik, kemudian dan masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya, dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya amalan tadi dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Yang ketiga dah buat taat pula. Yang pertama dia nak masuk taat, yang kedua tengah buat taat, jangan ada malas, terus habiskan apa yang kita buat tadi. Kalau dah mula terus habiskan, jangan sebab jalan, kan. Yang ketiga pula dah habis buat taat, jangan ada perasaan riak, jangan menzahirkan apa yang kita dah buat tadi. Aku dah buat sembahyang duha tadi 20 rakaat. Kau tahu tak? 20
20 rakaat. Wah, hebat kau 20 rakaat. Itulah kau tak nak ikut dan. Kan. Tu semua lah tu. Semua lah tu kan. Maknanya dia dah menzahirkan sifat buat sembahyang duha tadi. Ataupun contohnya dia dah bersedekah ke surau ni kapet. Dia tengok kapet dia dah teruklah ke surau ni. Dah lusuh kapet dia. Kalau duduk tu sakit punggung dia tu. Sakit punggung, kapet dah korek. Maka dia pergi ke bank kan, dia keluarkan duit contohnya 30,000 kata. Dah keluarkan duit 30,000, lepas tu dia bagi kat surau tu. Dia declare lah 30,000. Masukkan dalam WhatsApp, dia masukkan dalam FB lah. Lepas tu ambil gambar sebenarnya kan. Menunjukkan bahawa dia telah bersedekah, berinfak, tukar kapet surau. Ni surau mana ni? Datuk Kelana kan. 30,000 kapet yang empuk punya dah. Nampak? Itu dah kira dah menunjuk dah riak lah kepada orang lain. Itu pentingnya sabar tadi. Mana sabar daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riak, takut riak dan juga sam'ah. Mana sam'ah ni memperdengar-dengarkan kita punya amalan tadi kepada orang yang lain, tuan-tuan. Baik, habis bahagian kedua pula. Tadi bahagian pertama kan? Bahagian pertama mengerjakan taat. Bahagian kedua meninggalkan segala maksiat. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Hadis daripada mana? Daripada riwayat daripada Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, an Fudalah bin Abid radhiyallahu taala anhu. Al-mujahidu man jahada nafsuhu. Bermula berperang itu mereka yang memerangi akan hawa nafsunya. Bermula berperang ni hakikat berperang sebenarnya lah. Kerana berperang ni ada dua. Satu berperang secara berperang, kau tak angkat senjata pergi perang lawan musuh di medan perang dan sebagainya. Yang kedua perang hawa nafsu. Kalau musuh di depan senang kita nak lawan. Ini musuh dalam badan yang susah nak lawan ni. Betul tak tuan? Musuh dalam badan kita yang susah nak lawan. Betul ingat syaitan. Kalau syaitan terpacu depan kita, senang kita nak lawan. Tumbuk dia kan. Ni syaitan duduk dalam badan kita. Dia makhluk yang halus, yang tak nampak. Tapi dia ada dalam badan kita kan, menghasut kita kan, kata mengajak kita kepada perkara-perkara yang mungkar dan keji. Ni yang menjadi kesukaran kepada kita. Jadi bermula berperang ni. So mana berperang ni ada dua. Satu berperang secara zahiriat, yang kedua berperang secara batinian. Ataupun yang pertama berperang secara menghadap musuh, yang kedua berperang lawan nafsu. Berperang lawan nafsu ni lagi sukar, lagi payah. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Nampak? Sabar daripada maksiat, mana sabar pada maksiat maksudnya sabar daripada melakukan maksiat, lebih suka daripada sabar daripada mengerjakan taat. Istimewa maksiat yang sudah diadatkan. Pemana maksiat yang sudah diadatkan? Maksiat yang dia dah lazim buat dah. Setiap pagi memang aja itulah kerja itulah kerja kan. Contohnya minum arak. Setiap hari, setiap petang minum arak. Ataupun setiap malam duitnya habis ke situ je minum arak. Ataupun contoh berjudi. Itulah kerja setiap hari berjudi. Sampaikan duit pun habis disebabkan berjudi. Sampaikan isteri kat rumah pun mengamuk. Anak kat rumah pun marah. Dia kata, mana boreh ni ayah, tak ada boreh. Mana lauk ni nak makan, pembunuh yang ada ni. Nampak? Kenapa? Kerana dia sibuk dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Baik, kemudian istimewa maksiat yang sudah diadatkan. Mana dia dah lazim buat maksiat tadi. Kerana bertolong-tolongan padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Kerana bertolong-tolongan atau bantu-membantu tentera hawa nafsu tadi dan juga tentera adat. Mana adat pun ada tenteranya juga. Ataupun syaitan lah contoh kan. Syaitan memang suka sangatlah buat benda yang tak elok ni. Maka jika berhimpun pada keduanya, oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiqin. Jadi dalam bab tadi berhimpun hawa nafsu dengan perkara adat tadi. Jadi sukar untuk kita nak kawal. Kalau seandainya kita tidak bersungguh-sungguh
Itu sebabnya dalam bab tasawuf, salah satu daripada sifat kepada orang yang nak buat baik ni, dia mesti ada mujahadah nafsu. Mujahadah nafsu makna melawan hawa nafsu dia, keinginan dia tu dia kena lawan. Tak cukup hanya sekadar kita berilmu saja. Memanglah ilmu tu penting. Kita nak beramal mesti ada ilmu juga. Tanpa ilmu kita tak boleh diamal. Amal kita sia-sia. Tetapi dalam bab beramal juga kan perlu ada mujahadatun nafsi, melawan keinginan hawa nafsu yang biasanya mengajak pada benda-benda yang tidak elok. Itu sebabnya kalau dalam tasawuf namanya ada satu lagi, ada dua istilah tu namanya takhalli dan tahalli. Takhalli dan tahalli. Apa makna takhalli? Mengosongkan kita punya jiwa raga kita daripada sifat-sifat yang tak elok, sifat rumah dan sebagainya. Lepas tu bila dah kosong, tahalli pula, masukkan benda yang baik. Masukkan benda yang baik. Samalah umpamanya seperti peristiwa hijrah, peristiwa Nabi SAW dibawa naik ke langit. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW dibawa naik ke langit, kan baginda Nabi SAW ditangkap oleh dua malaikat, iaitulah malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Apa yang tujuannya mereka tangkap Nabi? Tujuannya nak belah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak belah? Kerana dalam hati Nabi itu masih ada lagi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tidak elok. Maka dikeluarkan sifat-sifat yang elok tadi hasil daripada pembedahan secara batin lah, pemerahan secara batin. Maka dikeluarkan sifat mazmumah tadi, maka dimasukkan sifat-sifat yang baik, iman, takwa dan sebagainya lah. Lepas tu barulah dibawa naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai takhalli. Takhalli dan tahalli, mengosongkan daripada sifat tidak elok dan memasukkan benda yang baik. Baik. Maka jika berhimpun pada keduanya oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan orang yang sedikin, orang-orang yang bersifat benar saja yang boleh lawan hawa nafsu dan tentera adat tadi. Apakah dikatakan orang sedikin? Orang yang banyak benar. Kita katakan orang yang banyak benar. Sidikin ni dikata tingkatan orang-orang yang soleh lah. Bermula demikian itu seperti mengumpat dan berdusta dan berhajat pada menolak akan yang demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Maknanya macam mana kita nak lawan sifat mengumpat, sifat berdusta dan sebagainya. Maknanya kita kena lawan dengan bersungguh-sungguh lah. Berlawan dengan bersungguh-sungguh. Tak boleh berlawan main-main aja, ataupun hangat-hangat ti ayam. Kerana apa? Kerana sifat mengumpat, riak, semangat tu dia sebenarnya lagi kuat. Sifat-sifat tak elok tu lagi kuat pula. Disokong pula dengan nafsu, disokong pula dengan iblis dan sebagainya kan. Ya iblis pula bukannya iblis yang kocik-kocik, bapa iblis tu, datuk dia kan. Itu dia hantar ke kita. Dia tengok apa? Dia tengok ni orang soleh ni susah kita nak makan ni kita. So kita hantar tentera yang kuat sikitlah. Ataupun dia tengok ni Hafiz ni, dia ni selalu datang ke surau lah. So jadi kalau kita hantar yang tentera-tentera iblis yang kecil-kecil ni, tak main ni Hafiz ni, tak makan saman kata. So kita hantar yang besar sikit. Yang jenderal apa, kalau skar yang besar tu apa? Jenderal kan. Kita hantar jenderal dia. Barulah boleh lawan si Hafiz ni. Kalau tak makan zaman. Nampak, tentera iblis pun banyak dia punya tu. Dia ada pangkat-pangkat dia kan. Kalau setakat yang kata yang mudah digoda tu senang je, dia hantar yang kecil-kecil je. Ni yang kata yang kaki surau, kaki masjid ni, dia kena hantar yang besar-besar sikit. Baik, seterusnya tuan-tuan, bahagian ketiga. Okey, bahagian pertama tadi mengerjakan taat. Ni benda yang menyalahi hawa nafsu. Bahagian kedua meninggalkan maksiat. Okey, yang ketiga barang yang tiada bersungguh, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya. Seperti menyakiti akan dia oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangannya, maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas akan dia. Nampak? Sabar ia atas ketiadaan membalas dengan orang yang telah
menyakitinya dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Betul tak? Betul kan? Bahagian ketiga, ulang balik, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya. Dia mampu kalau nak tolak. Mana kalau orang pukul dia mampu nak balas. Kalau orang maki hamun dia boleh maki hamun balik. Nampak? Dia mampu nak lakukan tadilah. Tapi adakah dia buat? Apakah dia balas? Dia tak balas. Diam je tu kan? Macam tu. Baik. Telah berfirman Allah SWT Al-Quran, dia kata walanasbiranna ala ma azaitumuna, walanasbiranna ala ma azaitumuna, artinya dan demi Allah selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Selagi akan sabar kami atas menyakiti kamu akan kami. Ini antara sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala lah. Kan dia sabar, seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu kan. Tapi masa tu walaupun mula Islam, orang Islam belum dibenarkan berperang dengan orang kafir lagi. Sebabnya kalau terjadi apa-apa pada sahabat-sahabat di kalangan orang Islam ni, jadi Nabi dengan para sahabat tidak membalas, tak balas pun. Tapi bila dah turun ayat berkenaan dengan peperangan, uzinal ladzina kafaru bi annahum zulimu, uzinal ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, diizinkan kamu berperang kerana kamu dizalimi. Barulah lepas tu para sahabat pun angkat senjata. Angkat senjata. Bila tu? Waktu para sahabat dah berpindah ke Madinah dah. Waktu masih di Mekah memang tidak ada ayat yang turun yang menyuruh para sahabat dan juga Nabi supaya memerangi orang kafir. Cuma mereka diminta supaya berdakwah saja. Sama ada berdakwah secara sirriyah ataupun jahriyah, berdakwah secara dengan rahsia ataupun secara terang dan jelas. Secara terang dan jelas. Tapi belum diizinkan berperang. Bila diizinkan perang, bila para sahabat dan Nabi dan Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah. Bila ayat turun Quran, ayat Quran turun, uzinal ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, barulah angkat senjata dan perang. Maka terjadilah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Tabuk, dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan demi Allah selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Ini pada permulaan Islam lah keadaan begitu. Tapi bila dah izinkan perang, tidak lagi berlaku begitulah. Macam tu. Kemudian bahagian yang keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar, seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala. Maka sabar atasnya setinggi-tinggi segala pangkat. Sabar atasnya ialah setinggi-tinggi segala pangkat. Seperti mati kekasih. Kekasih ni siapa ya? Seperti mati kekasih dan binasa harta. Kekasih ni siapa yang dikasih lah. Apa mahu? Kata mati kekasih, sesiapalah yang dikasihi lah. Kalau contohnya kalau seorang isteri, tentulah suaminya yang meninggal. Kalau seorang suami, tentulah isteri yang disayangi meninggal. Kalau seorang ayah, mungkin anak dia meninggal. Kalau seorang lelaki yang bertunang, mungkin tunang ni meninggal. Tunang ni meninggal kan. Kalau jenis yang kata jenis yang bukan secara syariat ni, kata pak makwo kan. Kan. Pak makwo bila dia tengok makwo dia meninggal, maka dia pun menangislah. Nangis tu tak? Sedih lah. Dia meninggal kan. Tetapi bukan dalam bab itulah, bukan dalam konteks begitu, tapi kita lihat ni daripada sudut syariat ya. Dari sudut Islam. Mana kalau contohnya kalau dalam rumah tangga tu mana isteri meninggal, suami pun bersedih kan, ataupun suami meninggal maka isteri pun bersedih. Jadi bahagian yang keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar hamba, seperti mati kekasih ataupun binasa harta dan segala bala berlaku, maka sabar ia atasnya setinggi-tinggi segala pangkat. Ini termasuk dalam pangkat yang tinggi lah. Kemudian berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sabar dalam Quran atas 3 pangkat. Dalam Quran ada 3 pangkat dalam bab sabar.
Mana dia tuan-tuan? Yang pertama, sabar atas menunaikan segala fardu dan baginya 300 pangkat. Nampak? Sabar atas menunaikan segala fardu. Contohnya sembahyang 5 waktu. Sabar kita nak buat. Kerana bukan semua orang boleh buat itu kan. Jadi kita alhamdulillah tuan-tuan, kita insya-Allah lah kan daripada kecil lagi kadang-kadang kita ni dah diajar oleh mak ayah kita sembahyang kan. Okey. Maknanya semalam tu kita tak pernah miss pun. Tak pernah tinggal bersemayam. Kecuali lah kalau macam perempuan dia ada uzur kan. Bagi perempuan dia uzur, dia ada kelonggaran, tak boleh semayam. Tapi kita lelaki ni daripada kecil lagi memang dia ajar macam tu. Tak boleh kita meninggalkan semayam. Hatta kalau kita sakit sekalipun, wajiblah kita mengqada dia. Kalau kita tinggal semayang, wajiblah kita mengqada sembahyang tersebut. So maknanya sabar atau menunaikan segala fardu ni tuan, maka baginya 300 pangkat. Dapat 300 pangkat. Tidur. Siapa tu? Anak siapa? Okey. Dia khusyuk lah tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sabar atas yang diharamkan Allah Ta'ala. Sabar atas yang diharamkan Allah. Sebenarnya kita tak buat lah. Kalau benda dah haram, tak kita nak buat. Dalam konteks kita tak nak buat itu pun ada pahalanya. Ada pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Baginya 600 pangkat. Baginya 600 pangkat. Dan sabar atas balak. Contoh kalau kita kena balak, kena musibah, contohnya kereta kita hilang. Kita parking kereta satu tempat, tiba-tiba kita balik tengok kereta dah tak ada dah. Dah hilang. Kan satu ujian yang berat lah. Kereta satu benda yang sangat penting. Tak ada kereta memang patah kaki lah. Nak pergi pejabat susah, nak pergi beli ikan susah, nak beli sayur susah, nak pergi tengok orang nikah. Kan saudara kita anak nikah, diajak datang pergi, tapi kereta tak ada, kereta hilang, kena curi. Memang susah lah kita nak pergi. Apa dia? Dah berapa kali tangguk-angguk dah tu. Dah berapa kali dah tangguk-angguk. Mengantuk betul tu hang. Tidur. Okey kan? Jadi sabar atas yang diharamkan Allah Ta'ala baginya 600 pangkat. Okey, kemudian dan sabar atas balak pula. Sabar atas balak pada ketika jatuh ia dengan terkejut dan baginya 900 pangkat. Okey, sabar atas balak, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan balak pada kita, gempa bumi lah contohnya, gempa bumi, habislah rumah kita hancur dan sebagainya. So kita sabar di atas balak tadi. Kan, ataupun berlakulah kemalangan jalan raya lah. Saudara kita dengar kan tiba-tiba aksiden, baru je kita bercakap dalam telefon dengan dia tadi. Tak lama lepas tu kita dapat panggilan bahawa dia kemalangan jalan raya dan telah meninggal dunia. Nampak tak? Ada berlaku itu kan? Baru kita telefon orang tadi, baru cakap, tiba-tiba tak lama tu orang telefon dah tak ada dah. Kenapa? Kerana berlaku kemalangan. Betul kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So maknanya kita kena sabar. Okay, sabar tadi dalam konteks ini baginya 900 pangkat. 900 pangkat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar. Okay, iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur kepada Allah. Maka menyebut hamba kemudian daripada sabar itu akan syukur. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu ada dua nisfun, dua pembahagian, 1/2, 1/2. Nisfun fi sabri, 1/2 dalam bab sabar, wa nisfun fi syukri, dan 1/2 lagi dalam bab syukur kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau kita ada sabar dan kita ada syukur, maka insya-Allah sempurnalah iman kita. Sempurnalah iman kita. Okey. Jadi maknanya syukur dengan sabar ni dua-dua benda yang selalu bergabunglah di antara satu sama lain tuan-tuan. Baik, kemudian
bermula iman itu dua nisbun, maka satu nisbun pada sabar, satu nisbun pada syukur. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati, dan perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota. Itu dikatakan iman. Izaan bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lidah, dan juga amalan dengan anggota badan. Amalan dengan anggota badan. So kat situ pun dah ada dah sabar, dan situ pun dah ada syukur. Mana kita mengamalkan dengan anggota badan itu termasuk dalam bab syukur lah. Mana kita berterima kasih pada Allah, bersyukur kepada Allah di atas segala pemberian. Walaupun kadang-kadang pemberian tak banyak pun, sikit je Allah Ta'ala bagi, contoh kan. Ada juga sebab Allah Ta'ala bagi sikit. Cuma kalangan manusia ni kadang-kadang ada juga manusia ni menyalahkan. Contohnya ada juga manusia ni kadang-kadang dia berterima kasih pada manusia dan dia marah pada Allah. Kenapa? Bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pada dia. Bila dia minta pada manusia, manusia bagi. Dia kata manusia yang pemurah. Allah Ta'ala kedekut gitu. Ada yang sikap macam tu. Dia tak faham. Dia berdoa selalu Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala gunakan dia harta, duit dan sebagainya kan. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kemudian dia minta manusia bagi pula. Jadi dia berterima kasih pada manusia. Allah Ta'ala tak terima kasih. Allah Ta'ala kedekut gitu. Tak bagi. Ni satu pahaman yang salah lah. Dia tak faham sebenarnya. Yang bergerakkan manusia itu siapa? Allah lah. Yang bergerakkan manusia itu supaya bersedekah kita, Allah. So maknanya kita berterima kasih pada Allah. Walaupun zahiriatnya kita bersyukur berterima kasih pada manusia, hakikatnya kita kena berterima kasih kepada Allah. Kerana hati manusia itu pun siapa yang pegang? Allah yang pegang. Allah Ta'ala yang menggerakkan orang tu nak bersedekah atau tidak. Bagi yang tak faham, dia kata Allah Ta'ala ni kedekut gitu. Aku minta macam-macam Allah Ta'ala tak bagi. Tapi bila minta manusia dapat pula. Nampak? Dia kata si Muhammad tu, si Ali tu lagi baik pada Allah Ta'ala gitu. Ni orang tak faham lah. Baik, kemudian kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati, dan perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota. Dan ketiga-tiganya terbagi pada dua bahagi. Pertama, mengerjakan yang disuruh padanya, maka iaitulah hakikat syukur kepada Allah. Mengerjakan apa yang disuruh Allah Ta'ala itu adalah sebenarnya hakikat syukur. Apa makna syukur sebenarnya tuan-tuan? Kalau sebut dalam kitab-kitab Arab, syukur itu maknanya kita mempergunakan segala anggota badan kita kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Kita mempergunakan segala anggota badan kita kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Contoh, tangan kita gunakan untuk apa? Pegang Quran, kita berjabat tangan dengan sahabat kita, kawan kita kan. Kita jumpa dia, alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan, sihat? Apa khabar? Kita salam kan, jabat tangan dengan dia kan. Nampak? Kita gunakan tangan kita untuk mengerjakan benda yang baik. Beli pembarang, buat balik ke rumah kan, bagi makan anak isteri dan sebagainya kan, benda yang baik kan. Ataupun membuang duri di jalanan. Membuang duri di jalanan. Satu benda kerja yang baik. Nabi SAW pun pernah sebut, dia kata iman tu terbagi kepada 70 cabang. Iman ada 70 cabang. Yang paling tinggi iman itu itulah kita syahadah. Mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada tuhan yang sembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Yang paling rendah, imatatul azab fit tariq. Membuang duri kat jalan. Dalam hadis itu disebut duri. Habis kalau bukan duri macam mana Ustaz? Kan boleh lah, walaupun disebut dalam tu duri je. Apa saja melintang tengah jalan? Ular sawa melintang tengah jalan. Ular sawa yang besar macam Batam Pinar kan, melintas tengah jalan. Melintas kan? Sanggup tak tuan-tuan buang? Lagi. Kalau ular sawa besar Batam Pinang melintang tengah jalan, kalau tuan-tuan sanggup buang, pergilah buang. Kalau tak sanggup, pandang je lah. Pandanglah, nanti dia pergilah dalam somak tu.
Dia takkan duduk situ panih dia tu kan. Jalan raya tu takkan dia duduk lama-lama situ. Okey. Jadi dalam hadis itu sebut duri, tapi tak sebenarnya duri. Kayu ke ataupun apa-apa objek yang jatuh ke atas jalan raya, ataupun binatang ke, lembu kena langgar dan sebagainya. Lembu siali kena langgar. Bila tanya dengan Ali, lembu kau ke? Bukan lembu dan dah. Tapi sebelum tu dia mengaku lembu dia. Bila lembu dah kena langgar dan mampush tengah jalan tu, kan, dah tak mengaku dia lembu dia dah. Dia kata kalau lembu dan tu dah, tak siapa yang lembu tu. Nampak? Jadi walaupun tak kisahlah dia tak mengaku ke, tak mengaku lembu siapa, so tugas kita buanglah. Tak boleh angkat dengan tangan, panggillah Buduza. Telefonlah Buduza, tolonglah tuan datang balikan bodohnya, kan. Kalau tidak kan dia akan menyakiti orang lain pula. Kita nak lalu pun susah. Bukan dia susah, lama kelamaan dia akan membusuk binatang tu, dia dah mati. So maknanya kita kena alihkan tempat lain. Walaupun dalam hadis itu sebut duri, membuang duri kat jalan, itulah dikatakan selemah-lemah iman. Buang duri yang paling kat jalan. Itu juga dengan tersenyum. Tersenyum juga termasuk dalam benda yang membawa sedekah, kan, membawa pahala si Allah Ta'ala. Baik, yang kedua tuan-tuan, yang kedua meninggalkan yang dilarang padanya, maka iaitu hakikat sabar. Sabar daripada maksiat, sabar daripada maksiat. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lebih tahu. Okey, itu dia katakan tentang pembahagian sabar tu, banyak dia punya pecah-pecahan kat situ, tuan-tuan boleh tengok ni lah. Dalam bab sabar ini, kerana ialah sabar ni ialah, kalau tak sabar macam rumah tangga lah. Kalau rumah tangga didirikan tidak ada sabar, suami tak sabar, isteri tak sabar, akhirnya akan berlaku perpecahan rumah tangga tu tak. Itu sebabnya kalau macam saya nak nikahkan orang, biasanya saya bagi nasihat dululah pada pengantin-pengantin ni, kan, orang yang nak kahwin ni, kan, salah satu daripada yang kita nasihat ialah naklah banyak bersabarlah. Bersabar dalam mendirikan rumah tangga, kan. Kerana rumah tangga didirikan ni macam-macam cubaan dan dugaan yang berlaku. Kadang-kadang khusus yang diikuti oleh orang-orang yang nak berkahwin ni, contohnya khusus pra perkahwinan, biasanya 2 hari je. Sebenarnya 2 hari itu sebenarnya tak cukup kalau nak kirakan. Kerana rumah tangga didirikan ni lama. Bukan sehari 2 nak dirikan rumah tangga, kan. Kalau boleh sampailah ke hari raya, kan. So dalam proses kata rumah tangga tadi, macam-macam lah dugaan yang berlaku rumah tangga. Jadi mana yang tak sabar tu yang berlaku macam tu. Bercerai. Baru kadang-kadang anak seorang dah bercerai, kadang baru anak 2 dah bercerai. Ada yang kadang-kadang belum dapat anak lagi dah. Belum dapat anak dah bercerai. Bila dah bercerai pula, dah sibuk pula nak kahwin orang lain pula. Semua nak cepat. Kalau datang menjabat kamu tu tak macam-macam orang. Kadang-kadang baru bercerai mahkamah, dah sibuk nak nikah pula dengan orang lain pula. Dipaksa kita tu, tak boleh ke cepat, kata, tak boleh ke cepat. Dia kata, tak boleh ke cepat sikit, kata. Lambatlah macam agama ni. Dia kata kita lambat, sedangkan dia yang kelang kabut. Baru kahwin dah bercerai. Lepas tu isteri belum habis dah lagi dah nak sibuk nak nikah orang lain pula. Isteri belum habis dah, dia dah sibuk nak nikah orang lain. Apa itu paksa kita nak ikut. Ialah. Patutnya muhasabah diri dulu baru bercerai. Muhasabah dirilah. Kan tengok balik mana kelemahan, mana kekurangan dan sebagainya. Barulah fikir nak mendirikan rumah tangga dengan orang lain. Ni kelemahan masih tak diperbaiki. Kekurangan, kelemahan masih tak diperbaiki. Dan biasanya orang bercerai ni dia akan menyalahi pasangan dia. Kalau lelaki dia menyalahi bekas isterinya, yang bekas isteri pula menyalahi bekas suami. Masing-masing menyalahkan di antara satu sama lain. Tapi hakikatnya masing-masing tak sabar, tu ialah. Hakikatnya masing-masing tidak sabar dan mendirikan rumah tangga. Itu sebabnya berlakunya perpisahan, perceraian. Betul tak? Itu salah satu sebab lah sebenarnya dalam bab bercerai ni sebenarnya banyak juga benda-benda menyebabkan bercerai. Duit tak ada pun, suami tak ada kerja pun boleh bercerai juga. Suami tak ada kerja, duduk melangok macam tu menghadap TV. Yang bekerja isteri. Itu menyebabkan bercerai. Salah satu sebab bercerai.
Kan? Apalagi kalau zaman sekarang zaman internet, penggunaan WhatsApp, penggunaan kata FB dan sebagainya kan. WeChat dan sebagainya kan. Itu pun boleh menyebabkan berlakunya perceraian. Kan? Berjumpa semula dengan makwa lama kan. Dah kahwin dah. Dah kahwin tiba-tiba berjumpa dengan makwa lama, pakwa lama pun boleh menyebabkan bercerai juga. Orang ketiga kan. Teringat semulalah waktu kat sekolah dulu kan. Kemudian bercinta dengan dia kan. Lepas tu berpisah, lepas tu kahwin dengan orang lain. Bila dah kahwin lain dah ada anak 2 3, lepas tu berjumpalah semula dengan bekas pakwa dan makwa dia. Akhirnya bercinta semula. Dah kini dah bercerai. Masya-Allah tuan-tuan. Itulah. Itu sebabnya kena sabarlah dalam apa perkara sekali. Insya-Allah cukuplah sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan datang bersama lagi bab yang kelima pada menyatakan syukur kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi wujud. Baik, kalau ada pertanyaan daripada jemaah. Ada pertanyaan? Tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi ajmain. Allahumma zidna imana qina sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatin katsiran wasiyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmi ta'rifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan masum. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.